Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya di saluran Awesome Archery Channel, saluran memanah kegemaran anda. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda 17 sebab, 17 dalil mengapa Rasulullah SAW lebih suka atau mencintai aktiviti memanah berbanding berkuda. Ini buku yang ada di tangan saya, iaitu Teknik Memanah dalam Islam, yang dikarang oleh Habib Khori Afrizan daripada Indonesia. Jadi ini adalah sumber rujukan yang saya ingin kongsikan dengan anda. Okey, jadi 17 sebab ataupun dalil ini mengapa Rasulullah lebih prefer memanah berbanding berkuda. Yang bukanlah menyatakan bahawa berkuda itu tidak penting ataupun tidak disukai. Ia tetap sunnah, ya, Rasulullah suka. Cuma yang Rasulullah lebih suka, ini dia sebab dia, ya. Jadi ada 17 sebab ataupun dalil. Mari kita lihat satu persatu apakah dalil tersebut, dan saya akan bacakan berdasarkan buku ini, ya. Jadi kalau anda nak dapatkan lebih detail ataupun pembacaan yang lebih mendalam, anda boleh dapatkan buku ini dan hanya klik di link yang saya sediakan di bahagian description di akhir video ini nanti. Anda boleh order terus, ya, di kedai-kedai yang saya recommend lah, dan anda boleh dapatkan terus insya-Allah untuk pembacaan yang lebih mendalam. Okey, nombor satu, mari kita lihat nombor satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah berfirman, maksudnya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka berupa kekuatan. Perkataan ataupun bahasa Arab, perkataan kekuatan itu adalah quwwah, yang mana ianya merujuk kepada memanah. Okey. Dan apa sahaja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dan menurut ketentuan bahasa Arab, orang-orang Arab hanya memulai perkataan dengan sesuatu yang terpenting dan yang lebih utama. Dan ulama sastra bahasa Arab mengatakan bahawa orang-orang Arab kalau nak cakap sesuatu yang penting untuk dijelaskan, mereka akan sebut benda itu terlebih dahulu dalam ungkapan mereka. Jadi dalam ayat Quran ini menyatakan bahawa memanah disebut terlebih dahulu berbanding berkuda. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, Rasulullah sebut perkataan kuah itu dengan lafaz bermaksud memanah. Rasulullah menamakan memanah adalah kekuatan hingga terkeluar lafaz memanah itu sendiri. Berbeza halnya dengan perkataan kuda, ya, untuk berperang. Dan beliau tidak mengeluarkan lafaznya kepada lafaz yang lain, dan di dalam perkataan itu terkandung isyarat bahawa memanah memiliki sifat-sifat yang besar dan manfaat yang besar untuk melumpuhkan musuh pada ketika itu. Okey, nombor tiga, Rasulullah SAW mengabarkan bahawa memanah itu lebih beliau cintai daripada menunggang kuda, dan hal ini menunjukkan bahawa memanah lebih utama daripada menunggang kuda. Rasulullah SAW bersabda, memanahlah kalian dan menunggang kuda. Nombor satu disebut memanah dulu, dan baru menunggang kuda. Kalian memanah lebih aku cintai daripada menunggang kuda. Jadi ini menunjukkan salah satu bukti bahawa Rasulullah suka memanah. Okey, nombor empat. Sesungguhnya memanah adalah warisan Nabi Ismail, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahawa Nabi pernah melewati sekelompok sahabat yang sedang berlumba panah. Kemudian beliau bersabda, memanahlah kalian. Ya. Wahai keturunan Nabi Ismail, sesungguhnya ayah kalian, yakni Nabi Ismail, seorang pemanah. Jadi ini satu galakan dan motivasi kepada sahabat. Okey, nombor lima, Nabi, ya, sungguhnya Nabi pernah menyatakan diri beliau secara bersamaan dengan dua kelompok sahabat yang sedang berlomba memanah, dan beliau tidak pernah bergabung secara bersamaan dengan dua kelompok sahabat yang sedang berlumba kuda. Rasulullah kalau tengok ada sahabat yang memanah dengan berkuda, dia akan baginda akan pergi ke bahagian memanah, ya. Okey, nombor 6. Terdapat hadis sahih yang menyebutkan bahawa ancaman bagi orang yang sengaja melupakan belajar memanah, dan ancaman tersebut tidak ada bagi mereka yang melupakan berkuda. Ya, yang mana terdapat dalam hadis sahih, barang siapa yang belajar memanah kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golongan kami, atau sungguh dia telah bermaksiat. Okey, hadis ini pernah kita kongsikan dalam live sebelum ini. Bermaksud kalau kita sibuk kerja dan sebagainya, bukanlah termasuk dalam golongan ini, tapi golongan yang dimaksudkan adalah golongan yang memang dah benci, dah kata apa, fed up dengan mereka meninggalkan dengan sengaja berdasarkan niat itu, maka dia tergolong dalam golongan yang
Yang Rasulullah sebutkan lagi hadis yang kedua, barang siapa yang belajar memanah, kemudian dia melupakannya, maka hal tersebut adalah nikmat yang dicabut darinya. Okey, memanah ni sebenarnya ada satu nikmat, dan kalau anda meninggalkannya, nikmat tersebut tidak lagi anda miliki. Alright, nombor 7. Sesungguhnya melepaskan satu anak panah sebanding dengan pahala memerdekakan memerdekakan seorang budak, sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, alright, Sunan Nasai, Sunan At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melemparkan anak panah di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala sebanding dengan memerdekakan budak. Okey. Dan Imam At-Tirmizi berkata hadis itu adalah hadis hasan sahih, dan Rasulullah sebut lagi, barang siapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah sampai pada musuh ataupun tidak, maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang beriman, maka Allah memerdekakan setiap anggotanya daripada neraka. Barang siapa yang melemparkan satu anak panah di jalan Allah, kemudian anak panah tersebut sampai pada musuh, mengenainya, kena pada musuh atau meleset, maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak. Besar pahala ni. Baik, nombor 8. Ganjaran memanah adalah satu darjat di dalam syurga, sebagaimana Imam At-Tabrani meriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari pengepungan kota Taif, berperanglah kalian, barang siapa yang dapat menyampaikan satu anak panah pada musuh, sungguhnya hal tersebut adalah darjat. Ketahuilah sesungguhnya darjat tersebut bukanlah sebanding dengan darjat ibu dan ayah kalian, akan tetapi darjat tersebut adalah darjat dari syurga. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengenakan satu anak panah pada musuh, maka baginya satu darjat di dalam syurga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah darjat itu? Beliau bersabda, jarak antara dua darjat sejauh 500 perjalanan. Besar ganjarannya. Okey, nombor 9. Dalil nombor 9. Memanah adalah cahaya di hari kiamat. Al-Hafiz Abu Ya'qub Al-Qurra dalam kitabnya hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melemparkan satu anak panah di jalan Allah, baik anak panah itu mengenai ataupun tidak, alright, maka anak panah tersebut akan menjadi cahaya di hari kiamat. Dan riwayat lain, barang siapa yang melemparkan satu anak panah di jalan Allah, maka anak panah tersebut menjadi cahaya yang sempurna baginya. Subhanallah. Yang ke-10. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa pada para pemanah. Beliau berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Rasulullah doa, ya Allah, luruskanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya, dalam hadis sahih. Semenjak itu tembakan anak panahnya tidak pernah meleset dan doanya sering dikabulkan. Ini khas untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Aceh. Nombor 11. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menembus para pemanah dengan kedua orang tua baginda. Dalam sebuah hadis yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, pada perang Uhud, Rasulullah SAW telah mengeluarkan anak panah dari kantung anak panah beliau untukku. Rasulullah ambil anak panah, beri pada Sa'ad bin Waqqas. Beliau berkata, panahlah, tebusan untukmu adalah ayah dan ibuku. Sa'ad bin Waqqas mengatakan, Rasulullah SAW telah mengumpulkan kedua orang tua beliau untukku pada perang Uhud. Dalam hadis sahih yang lain, alright, sesungguhnya Nabi telah mengumpulkan kedua orang tua beliau, iaitu dalam bentuk sumpah, untuk Sa'ad pada perang Uhud. Sa'ad berkata, seorang lelaki musyrik telah membakar orang-orang Muslim, maka Nabi bersabda, panahlah kedua orang tuaku sebagai tebusan untukmu. Sa'ad berkata, aku pun mengambil satu anak panah yang memiliki ujungnya yang runcing untuknya. Aku memanah tepat mengenai bahagian pelipisnya dan dia pun jatuh tersingkap auratnya. Maka Rasulullah SAW tertawa hingga aku dapat melihat gigi-gigi geraham beliau. Okey. Jadi bila kena, Rasulullah gembira. Okey, 12. Orang yang berjalan di antara dua target sasaran mendapat satu kebaikan dalam setiap langkahnya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan antara dua sasaran panahnya, dia pergi ambil arrow,
Okey, patah balik, maka setiap langkahnya adalah satu kebaikan, pahala. Baik, nombor 13. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersemangat dalam hal memanah sehingga beliau pernah memberi seorang pemanah satu anak panah yang memiliki hujungnya yang runcing untuk ditembakkan, dan para pemanah adalah pelindung Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas memanah pada perang Uhud di depan Nabi dengan berkata, sungguhnya aku melihat Nabi memberiku satu anak panah seraya beliau bersabda, panahlah, ya. Tebusan untukmu adalah ibu dan ayahku, sehingga beliau memberikan satu anak panah yang tidak memiliki hujung yang runcing, maka aku pun memanah dengannya. Ini satu semangat, passion, reward untuk pemanah pada ketika itu. Alright, nombor 14. Sungguhnya Nabi bermotivasi bersungguh-sungguh memberi galakan pada sahabat untuk selalu bermain ataupun berlatih memanah, walaupun negara-negara, negeri-negeri yang telah musuh yang telah ditawan, okey, maka Rasulullah beri peringatan, yang mana Rasulullah SAW bersabda, bumi akan ditaklukkan untuk kalian dan kalian akan tercukupi dari biaya hidup, maka janganlah salah satu di antara kalian menjadi lemah untuk bermain dengan anak-anak panahnya. Jadi ini peringatan. So kalau dah menang, okey, dah merdeka dan sebagainya, jangan lupa praktis, okey, jangan tinggalkan mana. Nombor 15. Ini sedikit panjang dia punya huraian dia. Saya ambil poin yang penting, Sesungguhnya kemanfaatan memanah dan kemampuannya dalam melumpuhkan musuh di atas seluruh kemanfaatan senjata perang lainnya. Beberapa banyak pasukan yang besar terpukul mundur disebabkan satu anak panah. Sesungguhnya para penunggang serta petarung-petarung ulung saling melindungi diri dan gentar terhadap pemanah. Ini menceritakan tentang pemanah amat digeruni. Dan dalam buku ini menghuraikan cerita yang sangat panjang. Jadi anda boleh baca huraian dan cerita-cerita yang ada, hampir 2 buku surat. Jadi saya tak cadang untuk baca lebih dalam lah. Okey. Dan kita lihat 16. Okay, dalil yang 16. Pemanah lebih fleksibel. Sungguhnya pemanah dapat beraksi dalam segala arah, baik atas, bawah, kanan, kiri atau belakang, dan juga boleh beraksi untuk jarak dekat ataupun jauh. Keutamaan ini tak dapat dilampaui oleh senjata mana pun, bahkan separuh sekalipun, kerana senjata lain tak dapat memberikan pengaruh apa-apa kecuali jarak dekat. Jadi panah dia boleh reach lebih jauh. Dan yang terakhir 17, sesungguhnya memanah memang sesuai untuk apa sahaja aktiviti survival atau kelangsungan hidup seperti memburu dan juga melindungi diri daripada ancaman, seperti contohnya untuk mempertahankan agama, negara, keluarga dan seumpama. Yang mana Syekhul Islam mengatakan terdapat riwayat yang menyebutkan bahawa ada sekelompok sahabat yang sedang berlomba panah. Maka seseorang datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, telah tiba waktu salat. Maka beliau bersabda, mereka yang sedang memanah sedang berada dalam keadaan salat. Rasulullah SAW telah menyerupakan memanah dengan salat, maka cukuplah hal tersebut sebagai keutamaan. Tapi hadis ini bukan menunjukkan bahawa pada hari ini kita memanah dah lengkap solat kita, Jangan salah tafsir, Sebab dalam buku ini pun menjelaskan, menurut kami hadis di atas menunjukkan keutamaan memanah bukanlah berarti memanah dapat menggantikan kedudukan fardu solat, dan hadis tersebut tak boleh dijadikan dalil untuk mengakhirkan salat di waktunya sedang kita memanah. Tapi dalam keadaan ataupun konteks hadis ini, sahabat ataupun umat Islam sedang berperang. Jadi kat situ kita tahulah bagaimana solat fardu saat ketika berperang, ada caranya yang tersendiri, Okey, jadi itu dia antara 17 dalil poin ini yang saya sediakan dalam bentuk PowerPoint. Saya kongsikan dengan anda, tapi huraiannya lebih dalam, saya sarankan anda dapatkan buku ini. Tapi 17 dalil ini sungguh bermakna, sungguh sedap, ataupun penuh dengan nikmat bagi kita yang menghayati aktiviti memanah.
Okey, so saya harapkan anda dapat sesuatu pada hari ini. Jadi mudah-mudahan 17 dalil ini menjadi asbab kepada kita mengapa kita memanah pada hari ini, dan yang paling penting sekali, memanahlah dengan selamat, dan kita jumpa lagi.